Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang semua yang tengok video ni berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga happy selalu guys. Jangan sedih-sedih dan jangan stress, because it is not good for your health. And trust me on this, because it is a true story. Okay guys, untuk video kali ni Giz akan cuba menceritakan sedikit sebanyak tentang satu kisah pembunuhan yang dilakukan oleh sekumpulan pengganas yang menggelarkan diri mereka sebagai KKB ataupun nama panjangnya Kelompok Kriminal Bersenjata. Dan kejadian ini baru saja berlaku dalam beberapa hari yang lepas guys. Dalam bulan Mac tahun ni, yang mana ianya bertempat di sebuah kawasan pergunungan yang dipanggil Bioga, wilayah Papua, Indonesia. So guys, kejadian pembunuhan yang dahsyat oleh puak pengganas ni telah mengorbankan nyawa seramai 8 orang guys, dan hanya seorang sahaja yang terselamat pada waktu tu, dan mangsa yang terselamat tu bernama Nelson Sarira. Dia inilah yang menceritakan segala insiden yang berlaku pada waktu kejadian selepas dia diselamatkan oleh pihak polis Indonesia. Dan time dia bercerita ni, ada dalam satu video tu Giz boleh nampak yang si Nelson Sarira ni kelihatan sangat-sangat trauma guys. Mana tak traumanya guys? Korang bayangkanlah kita kalau tengok movie yang bunuh sana sini kan, pun kadang-kadang ada yang tutup mata. Ini kan pula yang jadi depan-depan mata guys, yang real lah, yang melibatkan hidup dan mati seseorang tu. Okay, Giz tak nak buang masa korang semua. Macam biasa, my name is Gizri and this is The Story. Kisah ini berlaku pada 2 Mac tahun 2022, which is pada tahun ni, di mana satu rombongan yang terdiri daripada pekerja-pekerja sebuah syarikat telekomunikasi Indonesia yang dipanggil Palapa Timur Telematika ataupun singkatannya PTT, dan juga orang-orang lokal Bioga pergi ke sebuah kawasan pegunungan untuk melakukan macam satu kerja membaik pulih ataupun menaik taraf satu communication tower dekat area tu. Dan menurut Nelson Sarira, which is the only one who survived the attack ataupun satu-satunya mangsa yang terselamat dalam serangan puak pengganas ni, kejadian ini berlaku lebih kurang seawal jam 4 pagi macam tu, di mana kesemua rombongan ni masih lagi tidur di dalam kemah dekat area pergunungan tu. Dengan tak semena-mena guys, datang sekumpulan orang, which is puak pengganas KKB ni, lebih kurang dalam 10 orang macam tu, telah mengepung kawasan perkemahan diorang dengan membawa senjata tajam, macam parang. Dia orang bawa kapak, pisau, benda-benda macam ni guys. Dan dengan tak ada warning lagi, tak banyak cakap, diorang ni, pihak pengganas KKB ni terus attack orang yang sedang tidur dalam kemah ni. Korang bayangkanlah kalau hantu tu dia boleh bagi lagi signal bila nak kacau kan. Dia boleh buat ketuk-ketuk ke, dia boleh buat mengilai-ngilai ke. Tapi yang ni tak guys, dia tak macam tu. Puak pengganas KKB ni, dia orang terus masuk dalam kemah and terus pergi bunuh semua orang yang ada dalam kemah tu. Can you guys imagine how cruel was that guys? Sangat-sangat kejam, sangat-sangat tak berperi kemanusiaan. Dan time puak KKB ni masuk and sedang melakukan pembunuhan ni, Nelson Sarira terus bangun. Dia cakap dia terus bangun bila dia terdengar macam satu bunyi yang agak kecoh. And pada waktu tu si Nelson ni, dia berada dekat tempat yang paling hujung sekali tahu dalam kemah tu. So bila dia bangun tu, dia tengok yang kawan-kawan dia ni sedang dibunuh dengan kejam oleh puak-puak pengganas ni. So si Nelson ni cakap yang dia memang tengok dengan jelas keadaan yang berlaku pada waktu tu dengan mata dia sendiri. Dia memang sangat-sangat panik guys. Siapa tak panik kalau dah situasi macam tu? Terkejut gila bila tengok situasi tu. Tapi si Nelson ni, dia sempat juga berfikir untuk melarikan diri dengan keluar dari kemah tu. Dan tak fikir panjang, si Nelson cakap yang dia terus lari dari situ dengan sedaya upaya dia guys. Dia terus lari dengan sekuat-kuat hati dia. Dan bagi aku, part ni yang kita boleh istilahkan run for your life. Antara hidup
ataupun kau mati dekat situ. Selepas tu guys, bila si Nelson ni dia dah lari tu, dia lari, memang dia dah tak dapat nak fikir apa dah pada waktu tu. Dia fikir satu je, dia fikir nyawa dia je guys. Dan si Nelson ni kemudiannya dia nampak macam satu kawasan semak samun dekat area hutan tu. So dia pun lari masuk bersembunyi dekat kawasan semak samun dekat dalam tu. Dan guys, ini apa yang si Nelson cakap sewaktu dia sedang bersembunyi dekat dalam semak samun tu, tiba-tiba si Nelson ni cakap yang dia macam terdengar satu bisikan yang tak tahu siapa yang membisik guys, yang mengarahkan si Nelson untuk naik ke satu kawasan bukit dekat dengan area tu. Dan bisikan tu seolah-olah macam menyuruh si Nelson ni untuk bersembunyi dekat area bukit tu. Dia pun fikir balik bisikan apa yang mengarahkan dia ni sebenarnya. Dan dengan perasaan yang sangat-sangat panik, bagi Giz hanya Allah sahaja yang tahu pada waktu tu, si Nelson Sarira dengan perasaan panik dan juga tangan yang bergegar-gegar, dia cakap dia terus naik ke kawasan bukit tu untuk bersembunyi. Dia mengikut apa yang bisikan tu suruh. Setelah dia bersembunyi di kawasan bukit tu, menurut Nelson Sarira, kira-kira jam 7 pagi macam tu, setelah dia rasa macam dia dah tak dengar bunyi orang yang kecoh-kecoh dekat area tu, so waktu ni lah si Nelson beranggapan bahawa puak-puak pengganas ni dah beredar dari situ. Dia orang dah belah dah. Dan si Nelson Sarira mengambil keputusan untuk keluar dari tempat persembunyiannya, and then dia try nak pergi semula ke kawasan tempat kemah dia orang tu, tempat kejadian pembunuhan tu. Dan setelah si Nelson ni sampai dekat situ guys, dekat kawasan kemah tu, apa yang si Nelson ni dapati adalah satu situasi yang dia tak pernah alami sebelum-sebelum ni guys. Time dia datang dekat tempat dia orang tu semula, si Nelson cakap yang dia tengok sendiri mayat-mayat kawan-kawan ataupun rombongan dia orang tu bergelimpangan sana sini guys. Okay, everywhere. Memang dia tak boleh nak explain macam mana tempat tu. Tragis gila. I don't even know how to describe it. Dan si Nelson ni cakap handphone, laptop semua dah tak ada dah. Semua dah kena rembat oleh puak pengganas ni. Dan si Nelson juga cakap yang dia hanya sempat mengambil beberapa barang sahaja dekat situ, termasuklah sleeping bag. Pada pukul lebih kurang 1 tengah hari macam tu, si Nelson Sarira ni dia telah pergi ke area Tower 3 dekat kawasan tu untuk cuba menghubungi syarikat PTT. Menerusi CCTV yang ada dekat situ guys, dia cuba menghubungi orang-orang yang berada dekat syarikat mereka di Jakarta. So, dia pun mengambil keputusan untuk memberikan kod-kod kecemasan, kod-kod yang minta untuk diselamatkan. Dan pada hari seterusnya, pada 4 Mac, si Nelson Sarira ni dia telah memanjat tower tu dan dia bercakap dengan CCTV. Giz ada tengok rakaman video tu, memang keadaan yang sangat-sangat, apa orang cakap, mendebarkan. Kita boleh nampak yang Nelson Sarira ni dia bercakap dengan CCTV tu. Dia cakap yang dia hanya tinggal seorang je guys dekat area tu. Kesemua kawan-kawan yang ada sekali dalam rombongan tu dah habis dibunuh oleh puak KKB. Dan kalau kita lihat footage tu, dia memang melaporkan kejadian tu dengan melihat kanan dan kiri guys, seolah-olah dia takut puak KKB ni datang semula untuk mencari dia. Memang keadaan yang sangat-sangat mendebarkan. Tetapi guys, Nelson Sarira ni dia terpaksa menunggu sehingga 5 Mac, maksudnya lebih kurang 3 hari selepas kejadian tu, sebelum dia diselamatkan oleh satu pasukan polis di Indonesia dengan menaiki helikopter sebab keadaan cuaca yang tak mengizinkan. Dan operasi penyelamatan Nelson ni telah diketuai oleh Kolonel Muhammad Firman. KKB adalah merupakan sikatan untuk kelompok kriminal bersenjata macam Giz sebutkan tadi, yang mana diorang ni basically bertempat di wilayah Papua, Indonesia. So, pihak KKB sebelum ni memang selalu melakukan aksi-aksi teroris dengan beberapa serangan terhadap pihak polis Indonesia yang ada dekat area tu dan juga menyerang penduduk-penduduk tempatan sekitar kawasan berhampiran. So, benda-benda macam ni secara automatiknya mengingatkan kita tentang sejarah hitam negara yang pernah berlaku di Lahad Datu Sabah satu ketika dahulu guys. Okey, pada awalnya sebelum KKB, kumpulan ni menggelarkan diri mereka sebagai OPM, iaitu Organisasi Papua Merdeka, di mana tujuan asal penubuhan OPM ni adalah untuk menuntut kemerdekaan Papua. Mereka ingin mentadbir Papua dengan sendiri dan akhirnya pemimpin Indonesia telah memberikan kuasa autonomi kepada pihak OPM ni dan mereka boleh mentadbir Papua dengan sendiri, ataupun dalam bahasa Indonesianya diorang panggil otonomi khusus ataupun singkatannya OTSUS. Senang cerita,
diorang ni diberikan hak, kuasa dan juga dana mentadbir Papua. Tapi guys, secara ringkasnya, dana yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada pihak OPM ni hanyalah dinikmati oleh golongan-golongan elit yang ada di Papua sahaja tau. Dia tak menyeluruh. Pendek kata, hanya golongan yang elit sahaja yang dapat kemudahan dana tu. Yang rakyat biasa-biasa seolah-olah tak dihiraukan, and that was the main reason pemberontakan ni berlaku. So from OPM, diorang tukar ke KKB dan start dari situ, KKB terus melakukan aksi-aksi ganas diorang dengan menyerang pihak polis dan juga orang-orang awam yang berada dekat kawasan Papua tu. Kesimpulannya guys, KKB ni sebenarnya telah banyak melakukan aksi-aksi pengganas diorang berdekatan dekat area Beoga tu. Menurut beberapa sumber memang banyak dah guys. Cuma part kisah yang Nelson Sarira ni yang baru-baru ni je yang telah menjadi viral. Apa-apa pun, takziah kita ucapkan dekat semua keluarga mangsa-mangsa yang terlibat, dan semoga pihak yang bertanggungjawab ni dapat dihadapkan ke muka pengadilan dan mendapat hukuman yang setimpal di atas apa yang telah mereka lakukan. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis. Thank you so much guys. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and your family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.